warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat InsyaAllah berapa hari ya? ini Ustaz kata nak sambung lagi tentang ayat 67 Ustaz, insyaAllah. Mungkin Ustaz nak ulang dan recap balik ayat 67 dan terus dengan ayat seterusnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-munafiqun wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Um, Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, sebahagian dari mereka melengkapi atau sebahagian daripada mereka sama dengan sebahagian yang lain. Masing-masing saling suruh menyuruh dengan perbuatan yang um, mungkar, perbuatan yang jahat, wayanhauna wayanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf, yang baik, wa yaqbiduna aydiyahum, serta menggalakkan, menggenggam tangan-tangan mereka, menggalakkan untuk memberi infak, bersedekah. Nasullaha fanasiyahum, mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun, sungguh orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Hari Khamis yang lalu, um, saya melalui ayat apa nama, surah Baqarah. Surah Baqarah ayat yang ke Surah Baqarah ayat yang ke 255, 256, 257, 260. Selepas daripada, yes, 261, 261. Kan ayat masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayat untuk kita infak tu kan. Rupanya ayat ini, sebelum kita kita pergi ayat 261 ni, rupanya ayat ini dalam gugusan bermula daripada ayat itu berakhir 262. Ayat ini bermula daripada cing 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 sini. Tilka rusulu. Okey, 253. Ini dia punya apa nama, range cerita tu. So daripada 253 ni Allah beritahu, Allah utuskan nabi dan rasul yang masing-masing ada kelebihan masing-masing. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kemudian barulah Allah masuk kepada kepada gugusan ini. Intipati kepada gugusan ini ialah Allah suruh kita infak sebelum mati. Allah suruh kita infak sebelum datangnya hari kiamat. Itu ayat 253, 254. 254.
Kemudian 255 ayatul kursi. 255 ayatul kursi, 256 tiada um, apa nama? Ikrah. Tiada paksaan dalam agama. Tiada paksaan dalam mengikuti cara hidup. Cara hidup ni, cara hidup yang mana? Cara hidup ini, anfiqu mimma razaqnakum. Kau nak sedekah, tak nak sedekah, tak ada paksaan. Ikut engkau lah. Tapi Allah beritahu, bersedekahlah, infaklah sebelum sampai waktu mati. Sebelum sampai hari yang tiada jual beli, tiada kawan boleh tolong dan tiada syafaat. Tapi selepas tu Allah beritahu, aku ni kawan, aku boleh bagi syafaat. Aku tahu apa yang berlaku. Aku uruskan langit dan bumi dan tidak sukar untuk aku menguruskannya. Setelah engkau kenal Tuhan, maka Allah kata, tak ada paksaan dalam beragama. Kau mau beragama silakan, kau tak nak silakan. Tapi yang pasti, faman yakfur bitaghut, siapa yang ingkar kepada taghut, kafir kepada taghut, wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia sebenarnya sedang berpaut pada tali yang kukuh. Okey, tema ni tadi apa? Infak. Selepas itu Allah beritahu tentang dia siapa, kemudian tiada paksaan untuk apa nama? Untuk mengikutinya, tapi siapa yang tak ikut rugi. Kemudian Allah beritahu lagi Allah tu wali. Allah tu pelindung yang mengeluarkan kita daripada lapisan-lapisan kegelapan. Kemudian Allah datangkan contoh. Ada 3 contoh. Ketiga-tiga contoh menyebut tentang kematian. Tapi dalam bentuk yang setiap satu ni dalam bentuk yang menakjubkan. Ada apa nama? Ada perkara yang menakjubkan dalam ketiga-tiga contoh ini. Tapi dia punya fokus kepada kematian. Kematian yang pertama ialah tentang siapa yang mampu untuk beri kematian. Siapa yang mampu untuk beri kematian. Dan ini dalam bentuk dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. So, dalam dialog itu Nabi Ibrahim beritahu Allah mampu untuk menghidupkan dan mematikan seperti mana dia mampu untuk terbitkan matahari daripada timur setiap hari dan tenggelamkan di barat without fail. Itu kemampuan Allah. Itu kemampuan Allah. Kemudian contoh kedua juga tentang kematian, tetapi dalam bentuk Allah matikan kita dan hidupkan kita tanpa kita sedar. Allah boleh matikan kita, hidupkan kita tanpa kita sedar. Sedar-sedar macam cerita ini dah 100 tahun. Allah mampu buat tanpa kita sedar pun. Malah dalam dalam apa nama? Sepanjang kita hidup ni, pernah tak kita perasan yang kita mati dan kita hidup? Tak pernah pun. Sebab dalam cerita ini, setelah 100 tahun, makanannya tetap kekal, segar, manakala kambingnya itu sudah jadi tulang belulang. So Allah beritahu, aku berkuasa buat benda tu. Sebab tu ada hadis Qudsi yang menyatakan matahari dan bulan setiap kali mahu terbit, dia akan datang sujud dulu di hadapan Allah menunggu arahan seterusnya. Lalu kita memikirkan, macam mana matahari sujud sedangkan kalau ikut logik, dia akan terus berputar. Kan kita nampak matahari itu akan terus mengelilingi bumi. Tapi rupanya Allah boleh stop the time, matahari sujud, bulan sujud, menanti arahan seterusnya. Boleh. Seperti mana cerita ini. Maksudnya Allah boleh buat. Allah boleh buat. Kemudian, yang ini, dalam contoh kedua, apa bentuk keajaiban itu dilalui oleh orang itu sendiri. Sehingga kan dia rasa
biasa je, sedangkan itu perkara yang sangat menakjubkan. Dia sendiri lalui, tapi dia tak rasa pun benda tu menakjubkan. Sedangkan itu perkara yang menakjubkan. Kemudian, contoh ketiga, Nabi Ibrahim mahu menyaksikan dengan mata kepala. Kalau mula-mula contoh dengan ilmu. Yang kedua dengan pengalaman kita lalui sendiri. Yang ketiga dengan penyaksian. Aku nak tengok. Betul ke aku nak tengok? Kan, katalah tuan-puan, saya kata saya Nazri, seorang lelaki. Betul ke Ustaz? Buktikan, kami nak tengok. Lah, macam mana aku nak buktikan? Tapi begitulah ada manusia jenis, dia nak tengok. Macam Sajat tu. Betul ke dia perempuan? Nak tengok. Melalui pembuktian begitu. Jadi Nabi Ibrahim, dia mahu tengok. Hari ini, kaifatuhyil mauta. Dan dalam cerita ini juga Allah beritahu apa bentuk capability, kemampuan Allah untuk beri. Dan setelah dibawa cerita tentang kematian, Allah beritahu, siapa yang infak harta dia di jalan Allah, seperti sebiji benih, menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Kalau kita kira, seriously kira, berapa peratus sebenarnya Allah boleh beri daripada satu kebaikan yang kita buat? Satu biji menghasilkan satu biji yang lain 100%. Satu biji menghasilkan 7 biji yang lain itu 700%. Kalau satu biji hasilkan 70 biji itu 7.000%. 70 biji. Kalau 700 biji 70.000%. So sekarang kita sedang lihat perbandingan 1:70.000. 70.000%. Dan Allah beritahu, kalau engkau sedekah, aku boleh bagi. Sebab bila berkaitan dengan harta, cuba tengok. Bila berkaitan dengan harta, kita sangat kedekut pahit untuk keluarkan. Sedangkan untuk invoke, untuk cetuskan kemahuan kita bersedekah ni, Allah sampai ke tahap beritahu dia siapa, dia melindungi, dia boleh hidupkan yang mati, dia boleh kekalkan 100 tahun, dia boleh buat seperti mana yang Nabi Ibrahim minta ditunjukkan. Dia boleh, tapi bab sedekah kita sangat sukar dan percaya janji Tuhan. Allah buatkan dalam bentuk begini supaya kita yakin, aku sedekah, Allah pasti boleh ganti. To that extent, Allah berikan contoh tauladan supaya manusia ini suka membantu. Tetapi malangnya orang-orang munafik, wa yaqbiduna aydiyahum. Semua cerita itu untuk menjelaskan wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka kedekut tak nak keluarkan harta. So kalau kita masih lagi rasa kedekut, rasa sayang dengan duit yang sedikit, kita masih ada lagi perangai-perangai ini. Tak kira sama ada kita lelaki atau wanita. Al-munafiqun wal munafiqat. Oh, dahsyat. Quran dahsyat. Panjang-panjang kita baca soal ayatul kursi bukan sekadar represent profiling Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nak menunjukkan sesuatu yang lebih besar tentang keterikatan kita dengan harta. Dan sebab kadang-kadang bila kita sudah mula memberi, kita ada possibility untuk membatalkan pemberian kita dengan manna wala adha. Adha ni sifat siapa? Sifat orang munafik yang suka bercakap menyakitkan hati. Kan dalam surah Ahzab juga disebut tentang adha, dalam surah Taubah juga disebut tentang adha.
Mulut-mulut yang jahat, yang suka mengungkit, menyakitkan hati. Aku dah bagi kau tak reti diuntung. Ah tu, mulut-mulut jahat tu. So muka surat berapa? 44 dan 45 surah Baqarah. Tuan-tuan kena lalui semula. Lihat betul-betul apa yang menjadi apa nama perbincangan dalam ayat tu, dan barulah kita dapat conclusion betapa Allah sangat galakkan kita untuk memberi, dan Allah beri jaminan kalau hidup dan mati itu di bawah kekuasaan Allah. Setakat Allah nak balas balik 70,000% apa yang kau beri itu, simple sangat. So apa nama moderator boleh sharekan QR Masjid Negara. Kalau nak memberilah. Ha, sambil-sambil tu. So, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka begitu menggenggam tangan kerana bakhil dan kedekut. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, dan kerana itu Allah melupakan mereka. Yang tentang nasullaha fanasiyahum ini kita jumpa dalam apa nama? Dalam surah Hasyr. Minggu yang lepas juga kita sharekan dalam surah Hasyr itu bentuk lupa Allah, dan dalam pada kita nak mengingat, dalam rangka kita mahu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, latihan demi latihan perlu dilakukan, dan latihan demi latihan perlu dilakukan. Dekat mana ayatnya? Alam tara ilal ladina nafaqu aidi yaquluna ikhwanihim wal tanzur wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka dia lupa diri. So nasullaha fa nasiyahum, dia lupakan Allah, dan fanasiyahum, maka Allah tidak hiraukan dia. Innal munafiqina humul fasiqun. Definitely dia bersifat yang sama. Ayat di sini fasiqun, dan dalam surah Hasyr juga fasiqun. Malah dalam surah Hasyr Allah terus kaitkan mereka dengan ashabun nar. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Direct macam tu je. So, orang-orang munafik ini yang sering apa nama menyakitkan Nabi, malah menghalangi orang dari buat perbuatan baik, menanam keraguan, bakhil pula tu. So, apa nama ganjaran yang selayaknya buat mereka ialah neraka. Ganjaran yang selayaknya untuk mereka ialah neraka. Okey, kemudian kita nak pergi ayat yang ke-68. Ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannam khalidina fiha. Lazimnya perkataan kafir, kufar itu tidak dibahagikan kepada kafirina kafirat. Orang kafir lelaki dan orang kafir perempuan. Tapi munafik ini, dia dibahagikan kepada yang lelaki dan yang perempuan. Why? Kan, kenapa munafik dibahagi kepada lelaki dan perempuan? Sebab perangai mereka berbeza. Perangai mereka berbeza. Dia ada beberapa sebab besar. Apa nama?
lazimnya kalau kalau lelaki, cara dia bertindak kan berbeza dengan wanita, dan wanita dah tentu berbeza dengan lelaki. Um, Ibnu Taimiyah dia ada sebut tentang kesetaraan dalam tanggungjawab, kesetaraan dalam tanggungjawab. Plus untuk surah Taubah ini kita kan lalui 3 siri peperangan. 3 siri peperangan. Hunain, kemudian Badar, dan kemudian Tabuk. Selalunya bila sebut tentang perang, hanya melibatkan lelaki. Tapi kali ini, Allah nak beritahu, ada apa nama, kesan-kesan tindakan orang-orang munafik perempuan. Orang-orang munafik perempuan. Setiap individu tu dia bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Tak kira lelaki dan perempuan. Cuma lelaki reaksinya berbeza dengan perempuan. Ha, okey. Kemudian munafiqin dan munafiqat juga Allah nak menghapuskan stereotip. Stereotip. Kan sampai sekarang kan kita ada kecenderungan untuk menilai bahawa kalau Cina, dia kaki judi. Kalau India, dia kaki todi. Kalau Melayu, pemalas. Itu stereotip. So, disebut begini supaya kita tidak menilai bahawa satu-satu gender itu mungkin dia lebih jahat berbanding gender yang lagi satu. Tak. Allah nak beritahu sifat ini tidak hanya eksklusif kepada lelaki atau perempuan. Tidak. Tetapi dia boleh didapati pada siapa sahaja yang menyembunyikan sesuatu dalam hati, kekafiran dalam hati. Siapa sahaja yang menentang kebenaran. Seterusnya, bahawa sifat ini sebenarnya dia sudah menjangkiti, mempengaruhi seluruh masyarakat. Tak kira lelaki ke perempuan. Malah lelaki ataupun perempuan ada peranan masing-masing dalam menyebarkan agenda kemunafikan ni. Terutamanya bila menyebarkan kemungkaran, menghalangi perbuatan baik. Perempuan ada cara tersendiri, lelaki ada cara tersendiri. Nak sebarkan kemungkaran, perempuan berbeza lelaki dengan lelaki. Nak mencipta ketidakstabilan dalam komuniti, perempuan berbeza dengan lelaki. Ha. Dan yang akhirnya ialah Allah mahu menyebut secara eksplisit, nak menunjukkan betapa setiap perempuan dan lelaki perlu melihat secara isolate apa sifat-sifat munafik yang mendominasi dalam gender tu. Boleh jadi apa yang lelaki buat itu menjadi sifat besar pada wanita, atau boleh jadi apa yang wanita buat, apa yang biasa wanita buat itu tidak menjadi kebiasaan bagi lelaki. So wa'adallahul munafiqina wal munafiqat. Sengaja disebut dua uh, di atas dan di bawah ini, uh, nak menunjukkan mereka ada sumbangan masing-masing dalam menyuburkan sifat munafik.
Boleh ke pakai ayat positif macam tu? Rasa macam sifat itu perlu disuburkan. So, janji Allah kepada mereka apa? Nara jahannam khalidina fiha. Ayat ini Allah letakkan munafik ini bersama dengan orang-orang kafir. Sebelum ini, sebelum ini kita lalui di awal surah, di awal Quran, kita lalui tiga sifat yang berbeza. Satu orang beriman, satu orang kafir, dan yang ketiga ialah orang munafik. So as if uh, apa nama uh, uh, tempat dan bentuk balasan tu berbeza. Tapi di sini surah Taubah Allah letakkan munafik dan kafir dalam satu ayat seolah-olah mereka ini duduk di tempat yang bukan seolah-olah. Mereka ini duduk di tempat yang sama. Kalaupun ada nilai iman dalam hati mereka, tapi mereka duduk di tempat yang sama dengan orang-orang kafir di dalam Jahannam. Di dalam Jahannam. Khalidina fiha dan kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum. Cukup bagi mereka. Sebelum ni kita jumpa ayat hasbunallah. Cukuplah Allah. Sekarang Allah titahkan bagi orang munafik dan orang kafir. Cukuplah neraka bagi mereka. Wala'anahumullah. Dan Allah terus putuskan peluang untuk mereka dapat rahmat. Laknat daripada Allah kesannya ialah terputus daripada rahmat Allah. Wala'anahumullah walahum azabum muqim. Mereka bermukim di situ, kekal, tak keluar-keluar dah. Berapa peringkat tu? Khalidina fiha, kekal di dalamnya, cukup bagi mereka, laknat Allah dan azabum muqim. Tiga. Khalidina fiha wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Kerana mereka sengaja tolak kebenaran dan halang kebaikan. So itu consequences ataupun akibat masih berperangai munafik terutamanya di medan perang. Di medan perang. Kemudian Allah datangkan perumpamaan. Perumpamaan. Kalladzina min qablikum. Kalladzina min qablikum. Perumpamaan. Nasib orang-orang munafik itu sama dengan nasib orang-orang sebelum daripada kamu. Sebelum daripada kamu. Kalladzina min qablikum. Kanu, mereka-mereka itu, orang-orang sebelum kamu, asyadda minkum quwwah. Asyadda minkum quwwah. Mereka lebih banyak, lebih kuat. Lebih dahsyat kekuatan mereka. Wa aksara amwala, dan lebih banyak harta. Wa aulada, dan lebih banyak anak. Lebih banyak harta dan lebih banyak anak. Fastamta'u bi khalaqihim. Maka mereka istimta. Istimta ni berseronok-seronok, bersenang-senang. Bi khalaqihim. Dengan apa saja kurniaan yang mereka dapat.
bi khalaqihim, khalaqihim, dengan bahagian-bahagian mereka. Kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Seperti mana orang-orang terdahulu juga bersenang lenang, berseronok-seronok dengan apa yang mereka ada. Wa khuttum kalladzi khadu. Bual bicara mereka sama dengan orang dulu. Wa khuttum kalladzi khadu. Ulaika. Mereka itu habitat a'maluhum. Amal mereka menjadi sia-sia. Rosak binasalah amal mereka. Kan? Amal mereka habitat a'maluhum. Rosak binasa ataupun amal mereka menjadi sia-sia. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Wa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini, setelah Allah beritahu orang munafik kalau tidak berubah akan masuk ke dalam neraka, ayat ini didatangkan masih lagi dalam bentuk orang-orang munafik ini diberikan peluang. Sepatutnya bila dah sampai masuk ke dalam neraka, stop. Cerita tu berhenti. Tak ada lagi nak sentuh tentang orang munafik. Kan? Macam kita tengok Superman, dia punya protagonis. Tak tahulah. Yang penting orang jahatnya tu, bila dah dipukul sampai lunyai, mati, cerita end. Habis. Masuk neraka, habis lah. Tapi kenapa Allah masih lagi beri peringatan kepada orang munafik? Sebab cerita tentang neraka itu adalah amaran, gertak daripada Allah. Kalau engkau tidak berubah, kau betul masuk neraka. Tapi tolonglah, tolong kaji orang-orang terdahulu yang hidupnya seperti mana yang korang hidup sekarang ni. Allah masih lagi beri peringatan, beri peluang kedua kepada orang-orang munafik yang mereka bukan tak tahu orang umat-umat terdahulu, harta mereka lebih banyak, kekuatan lebih kuat dan anak lebih ramai. Tapi akhirnya mereka tetap binasa. Tak jumpa sebarang remnants. Tak jumpa keturunan kaum Ad. Kita tak jumpa keturunan kaum Samud. Tidak. Sedangkan wahai kafir Quraisy, wahai Aus dan Khazraj, kamu sudah berketurunan lama di sini. Kan kaum Ad, Samud, kaum Nabi Nuh. Mana jejak-jejak kaum terdahulu tu yang pernah diberi kekuatan luar biasa tu? Kan? Walaupun diorang ada kekuatan, ada kesenangan dunia, ada kedudukan, dia tetap tidak selamat. Ha, kan? Dan satu sudut, ya, masih lagi rahmat Allah tu dan pintu taubatnya masih terbuka untuk mereka merenung kembali. Kalaupun tidak mahu melihat apa yang Nabi sebut, tetapi tolong tengok kesan kaum-kaum terdahulu. So, lazimnya bila kita throwback ni, dia akan memberikan kesan berbeza pada hati. Bila kita throwback ni, dia akan memberikan kesan berbeza pada hati. Tuan-puan dah tengok ke cerita apa? Tok Janggut dekat Netflix. Semakin tengok cerita macam tu, semakin benci kita kepada penjajah. Benci.
Malah apa yang mereka buat itu, wih, tak patut. Sangat tak patut. Tapi well, Melayu kan cepat melupakan. Melayu kan cepat melupakan. Orang minta maaf, tak apalah. Orang sebut sorry dia, tak apalah. Malah kita sangat cepat meraihkan, sanggup tukar cara belajar, mengambil bahasa mereka untuk dijadikan seolah-olah macam bahasa rasmi. Kan? Itu yang bila tak beringat, maka kita hilang jati diri. Hilang jati diri. Dan ayat ini juga, dia beri peringatan, sikap bangga dengan kekuatan dan kekayaan. Bangga dengan pencapaian bangsa-bangsa yang dilihat hebat. Dan sering kali membuatkan orang lupa kepada Tuhan. Nah, lupa kepada Tuhan. Satu kalau nak tengok, nak ajak anak tengok YouTube, cuba tengok yang ni. Siapa? Siapa tadi tu? Apa nama dia? BBC Earth ni. Se apa nama entah. Susah betul nak nyebut nama dia tu. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one product. Ni. Sir David Attenborough. Ah, boleh cari dia punya um, animal series untuk mengingat Tuhan. Kita lihatlah perkara-perkara yang senang kita mengingat Tuhan, lihat alam. Sebab lazimnya bila kita terlalu melihat manusia, kita akan mudah tergelincir untuk merasakan manusia itu hebat, bangsa ini hebat, dan akhirnya melupakan Tuhan. Saya ada baca tulisan satu doktor ke profesor. Dia sebut macam ni. Teori evolusi rata-rata membincangkan keupayaan nature memilih, keupayaan manusia memilih untuk jadi apa. Contoh, daripada monyet, dia pilih untuk jadi manusia. Kan? Keupayaan, apa nama? Natural selection nama dia kan? Natural Natural selection. selection. Alam ini dia memilih sesuatu yang lebih baik untuk dia evolve menjadi lebih baik. Tapi satu sudut ialah siapa yang menyediakan pilihan-pilihan itu? Kan macam kita, okey, kita memilih untuk jadi lebih baik. Pilihan-pilihan yang ada tu siapa yang sediakan? Adakah itu berlaku sendiri? Macam kita perlu kepada oksigen. Macam mana kita boleh pilih untuk sedut oksigen, sedangkan kalau dikira jenis-jenis gas di alam semesta ni banyak. Kenapa in the first place hidupan ini memilih untuk sedut oksigen? Bungkam kau nak jawab. Siapa yang menjadikan kita punya paru-paru ni selesa untuk sedut oksigen instead of karbon dioksida? Jeng jeng jeng. Siapa yang menentukan apa nama kadar
kelembapan di udara ini, kalau dekat Malaysia ni, kadar suhu pada level berapa? 30, 40. Siapa tentukan? Atau memang natural selection? Kita lazim melihat, kita memilih, kita menentukan. Sedangkan pilihan-pilihan itu disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tidak dibincangkan dalam teori evolusi. Kan? Lalu Allah kata, "Fastam ta'u." Aku dah beri kau, ah, kau pula berseronok dengan pemberian aku. Kan? Engkau berseronok dengan pemberian aku. Fastamta'u bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum, kamastamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim. Gitu. Ha. Dan selain daripada itu, ayat ini juga sebenarnya menuntut kita untuk menjaga lisan, menjaga lidah. Iyalah bila dah banyak harta, berkuasa, kuat, apa yang dibincangkan? Yang dibincangkan ialah um, um, uh, uh, dekat mana kita nak healing atau apa jenama beg tangan yang terbaru. Kan? Birkin, apa? Birkin, Hermes. Yang dibincangkan tentang kesenangan-kesenangan itu. Malah, apa nama, nasihat daripada Nu'man, dia kata, kita punya tahap melupakan Tuhan ini, sehinggakan kita rasa awkward untuk sebut nama Tuhan, walaupun depan kawan rapat kita. Kita tak selit pun tentang ingatan pada Tuhan, walaupun depan anak bini, depan kawan rapat kita. Seolah-olah macam kalau nak sebut tentang Tuhan itu, ada satu perasaan rasa janggal, rasa tak selesa, rasa macam, kau ni macam kau seorang ni ingat Tuhan. Sedangkan keperluan menyebut Tuhan itu depan siapa pun dalam keadaan apa pun. Itu level menjaga lisan tu. Kan? Orang yang tidak menjaga lisan, pembicaraannya dah tentu penuh dengan dusta, kebohongan dan sia-sia. Tu ulaika habitat a'maluhum. Macam mana amal-amal ini boleh habitat? Sama macam ni tadi ni. Kejap. Baqarah tadi. Dia ayat berapa tadi? Ayat 261. Baqarah 261. Habitat a'maluhum. Sia-sia amal dia. Hasil daripada perkataan-perkataan mereka. Dan Nabi pernah mengingatkan perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan yang tidak mengingatinya sama seperti orang yang hidup dan orang mati. Nabi menyamakan kita yang tak ingat Tuhan seperti bangkai. Orang mati. Tak bergerak. Disepak tak bunyi. Dipijak tak menjerit. Mati. Begitu. Dan daripada ayat ini juga dia mengajar bahawa hidup yang tidak diisi dengan mengingati Tuhan, hanya bangga dengan kekuatan, aksara amwala dan banyak harta, dan mahu hidup senang lenang.
Kalau itu saja kehidupanmu, itu lebih baik, itu kematian itu lebih baik bagi kamu. Kalau setakat itu saja tujuan hidup, kematian itu lebih baik bagi kamu. Walaupun dilihat memiliki material dunia, hakikatnya mereka telah lama mati secara spiritual. Sebab hatinya itu tidak hidup dengan iman. Dia sibuk tentang membina kekuatan, harta, anak dan bersenang lenang. Tapi dalam masa yang sama dia buat apa? Ni ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dia menyuruh yang itu. Gitu. Best juga tu backpack ke Hatnyai. Kan, tadabbur di sana sambil makan-makan seafood. Dengar kata sana macam, apa nama? Macam murah sikit lah. Ha. So, ayat 69 bukannya menegah kita daripada membina kekuatan, mengkayakan diri. Tidak. Tetapi ingatan kepada Tuhan. Ingatan kepada Tuhan. Okay, next. 70. Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim. Belum datangkah cerita, maklumat tentang umat terdahulu daripada mereka? Kaum Nuh seperti kaum Nuh, Wa'ad dan kaum Ad, wa Samud, wa kaum Ibrahim, wa ashabi Madyana, wal mu'tafikat. Dan penduduk Madian dan serta negeri-negeri yang telah dibinasakan, wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayyinat. Setiap daripada kaum-kaum itu memiliki satu persamaan. Apa persamaannya? Mereka didatangi Rasul. Dan Rasul yang datang itu bawa keterangan. Fama kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka lah yang menzalimi diri. Dan kemudian Allah kata, sifat orang beriman, lelaki mahupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Sebahagian mereka melindungi sebahagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan menegah kepada yang mungkar, wa yuqimunas salah, dirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan berikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa didahulukan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar berbanding dirikan solat? Kan? Kenapa suruh yang ma'ruf dahulu sebelum solat dalam ayat 71 ni? Jeng jeng jeng. Malas lepas tu yuk tunaz zakah dan berikan zakat. Di hujung baru taat kepada Allah dan Rasul. Why? Kerana, Konteks ayat tu macam mana? saya sebab ayat dia tu Aulia Ubang tu kot. Sebab dia nak cakap konteks ayat tu sebab kita Aulia Ubang. Jadi bila kita
apa pelindung penolong tu memang pelindung sebab kita sebagai hidup bermasyarakat memang kita pelindung pada satu sama lain dengan mengingatkan orang mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan kot. Wallahu alam. Yes, terima kasih, terima kasih. Sebab aulia ni. Maka bila sebut aulia, pelindung antara satu sama lain, keperluan kita ialah untuk suruh yang ma'ruf dan tegah yang mungkar dulu sebelum yuqimuna solah. Malah yuqimuna dalam bentuk jamak. Dalam bentuk kena dirikan bersama-sama. Solat berjamaah. Kan? So Allah mahu kita membentuk soleh sosial. Tu istilah baru tu kan. Soleh sosial. Kesolehan sosial. Dia bukan sekadar kesolehan individu, tetapi kita perlu bangkitkan kesolehan sosial. Sebab tanggungjawab kita ialah melindungi sesama kita. Melindungi sesama kita. Yang di atas munafiqun, munafiqat. Di sini ada tanggungjawab berbeza antara mukmin dan mukminat untuk membentuk kesolehan sosial. Bila menjaga sosial, dia bukan bermaksud tak peduli pada diri sendiri. Tidak. Tapi kita mahu circle komuniti yang soleh supaya setiap individu akan termotivasi, terbangun untuk membentuk kesolehan pribadi. Bila soleh sosial ini terbentuk, maka setiap individu terpanggil untuk membentuk kesolehan peribadi. So, aulia itulah manifestasi cinta sesama mukmin. Saling menguat, bertanggungjawab, saling berkasih sayang. Dan bila kita menganggap diri kita ini sebagai mahu membantu, aulia kan, mahu melindungi, mahu membantu, dia akan mewujudkan kepedulian. Peduli. Ambil berat. Peduli. So kalau kita buat lepat liat. Semalam aku singgah Greek. Orang tu jamu dengan lepat liat. Tak tahu apa yang liat, tapi memang liat lepatnya. Lepat liat. Lepas tu dia ada pulut pisang. Selalu pulut tu dalam dia inti kelapa tak pun inti sardin. Tapi ini dia inti pisang. Lepat liat. Katalah kita buat lepat liat untuk makan satu keluarga, suami dan anak-anak, kita hanya perlu buat berapa? 5 ketul, 6 ketul. Tapi sebab kita hidup berjiran, kita buat 50 ketul, 45 sedekah pada jiran. Dan amalan bersedekah ini sudah semakin hilang. Rumah-rumah flat ni. Semakin hilang. Aku tak kenal jiran aku kat sebelah ni. Sebab tak selalu jumpa.
Jumpa pun sekadar, hai bang, Assalamualaikum bang. Aduh. Tu selalu bila apa nama bertemu kat lift, bila bertegur siapa, bang balik kerja, balik kerja. Okay. So dia pun naik dia punya tingkat, bila dia keluar lift, anak akan tegur. Di, tadi tu siapa nama dia? Kalau Daddy Terror, tadi tu siapa nama dia? Entahlah, Daddy pun tak tahu. Dia panggil dia abang je. Aduh, punya teruk lah. Bermasyarakat ni, akulah. Nama jiran pun tak kenal. Jadi kalau Daddy Terror tu siapa nama dia? Ha, kan sebab anak-anak, dia akan pergi ke setiap tingkat cari kawan dia. Oh, ni tinggal kat sini, yang ni tinggal kat situ, yang ni itu. So, kalau ada makanan lebih, suruh anak-anak je. Kau pergi hantar rumah jiran-jiran, kawan-kawan kau. Pergi hantar. Gitu. Nak tahu nama jiran sebelah. Tengok nama wifi. Boleh juga tu. Boleh test sekarang tu. Tengok apa wifi yang dekat sekitar. Ya, banyak. Akilah ada, Ashraf ada, Idris Shida ada, internet mahal ada. Iyalah, banyak lah. Ha. Koi Kodai pun ada. Ha. Dan ayat ini juga, ayat 71, dia juga memberi indikator keutamaan keutamaan kepada kesatuan. Untuk mencapai kesatuan ummah itu, keutamaannya ialah perbaiki akhlak sosial ni dulu. Sebelum individu. Siapa ada tengok debat antara Ustaz Salman Ali dengan Piyu Faiz? Piyu Faiz. Debat tu baik, bagus. Walaupun mungkin ada perkataan-perkataan ataupun apa yang dibincangkan tu di luar daripada nalar kita berfikir. Sebab bahasa-bahasa istilah-istilahnya itu terlalu dalam. Debat tu bagus. Cuma kontranya ialah jangan ada orang ulas secara berpihak. Yang ini cakap macam ni, dia bagus. Yang ini cakap macam ni, dia tak bagus. Jangan ada begitu. Biarkan berdebat. Diorang dapat conclusion. Sebab masing-masing akan menilai hujah dan dia sendiri sedar. Aku lemah, aku tak tahu. Tapi jangan ada orang luar yang mengulas, yang state the obvious. Itu akan meretakkan lagi. Mahu debat, tu panduan dalam surah Hujurat. Ada orang tengah, diorang apa nama, berdiskusi, berdebat, dan kemudian capai kata putus. Lepas daripada ini, korang dah tak ada gaduh, korang kena apa nama, kena bersatu. Dan moderator bukan daripada salah satu pihak, orang tengah. Begitu keperluannya ada orang tengah ni, menurut Hujurat. Dan bila keluar daripada majlis itu, katalah salah satu pihak masih lagi tak puas hati dan sebut pihak lagi satu. Dan dibocorkan apa perbincangan. Maka orang tengah tadi dan pihak kedua, dia perlu serang pihak ini sampai dia bertaubat. Ha, ha, ha. Ha, kan? Yes. Dan saya melihat perdebatan itu tak sesuai dipublikkan. Tak sesuai dipublikkan. Orang tak faham pun. Ha. Dan apa nama? Bila kes Asy'ariyah Maturidiyah yang dia kata kenapa tak ambil daripada Nabi saja, tak payah pening-pening. Hmm. Itu kan dia melihat benda tu secara selapis, logik. Dia memang macam tu.
Kenapa nak kena ambil silsilah sampai ke bawah? Cuba tengok. Kita nak mengambil hadis. Kita nak mengambil hadis. Macam mana nak tentukan hadis tu sahih atau tidak? Macam mana nak tentukan hadis tu sahih atau tidak? Tengok perawi. Rawi. Perawi ni adakah kita tengok perawi orang dulu-dulu saja? Ataupun sampai kepada Imam Bukhari? Sampai Imam Bukhari, Ustaz. Ya. Katakanlah Imam Bukhari itu sama level dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa Imam Bukhari punya dapatan korang boleh terima, tapi Asy'ariyah Maturidiyah korang tak terima? Why? Lagi Matan satu kat Ustaz kan? Kalau matan dia pelik-pelik. Yes, matan pelik-pelik. Tapi silsilah tu, kita nak melihat silsilah. Ada guru yang mengajar daripada satu generasi ke satu generasi. Betul kita kata, kami nak ikut salaf. Kami nak ikut salaf. Silsilah apa yang kau nak ikut sampai ke sini ni? Siapa yang menentukan jalur betul tepat daripada salaf? Cukup sekadar baca buku? Kalau dia kata cukup sekadar baca buku, tepat ke pemahamanmu seperti mereka faham? Atau kita perlu kepada guru? Sama macam baca Quran. Kita baca ikut riwayat siapa? Hafs. Hafs an Asim. Adakah Hafs an Asim satu-satunya riwayat pembacaan Quran? Ada Warash, ada Qalun, kan? Ada Hamzah, ada Duri, ada Susi. So ada 21 cara bacaan qiraat yang berbeza. Mereka dapat baca tu, kita dapat bacaan tu daripada mana? Silsilah. Daripada guru ke guru ke guru ke guru. Bolehkah kita kata, aku nak ikut macam mana Ali bacalah Quran? Siapa yang tunjuk cara bacaan Ali tu sampai pada kita? Atau kita nak menafikan semua guru-guru yang yang sampai pada kita ni, tak, aku tak nak terima guru, aku nak ambil terus daripada Quran dan Sunnah. Wajar ke berfikir begitu? Tidak. So, tentang Asy'ariyah Maturidiyah, saya pun tak setuju dengan cara perbahasan yang berbelit-belit menggunakan falsafah. Tapi legasi silsilah guru ke guru ke guru ke guru, sehingga sebab setiap zaman ini dia ada guru-guru yang boleh menerangkan, menjelaskan dengan sangat mudah. Sebab dia faham tentang suasana sekarang, lalu didatangkan contoh-contoh mudah. Walaupun teks asalnya dalam bentuk falsafah. Itu fungsi guru. Yang mereka kata, oh ini berbelit lah, ini falsafah, sebab engkau baca kitab dia. Siapa yang dah siap baca Al-Fusanatin tu? Kak Harlina. Entah dia ada ke tak hari ni? Dia Tak ada kan? bercuti. Ada Dia kat cuti. overseas tu. New So, Zealand. korang tak baca lagi kan? Ni nak kena sebat lah ni. Al-Fusanatin tu kenapa wujud Asy'ariyah Maturidiyah ni? Why? Sebab itu jam Baghdad banyak translate buku-buku daripada Yunani, daripada Greek. So, bila mereka sudah berjaya membina generasi membaca, kan? Generasi membaca, sangat banyak kitab yang dibaca, baca pula ilmu falsafah, dan kitab-kitab falsafah yang dibaca itu adalah bincang tentang teori ketuhanan. Lalu apa yang dibaca membentuk cara berfikir. Maka adalah persoalan tentang
Hmm, apa nama? Persoalan tentang qada dan qadar, kan? Qada dan qadar. So, tuan-puan rasa qada dan qadar tu simple ke nak diterangkan atau kita rasa, ui. Cuba seorang terangkan macam mana beriman dengan qada dan qadar. Kulat-kulat nak menjawab. Kan? Sedangkan dia salah satu daripada rukun iman. So, macam mana kita nak beriman dengan qada dan qadar dalam keadaan kita sendiri tak tahu nak jelaskan tentang qada dan qadar. Lalu bila masuk ilmu falsafah, orang-orang yang mencari Tuhan ini mahu beriman, tapi dalam bentuk nak menjelaskan qada dan qadar tu dia tak boleh simply straightforward. Dan dia perlu membincangkan dengan ke hujung dunia sana, ke hujung dunia sini. Maka Allah lahirkan Asy'ariyah Maturidiyah, dua orang individu daripada tempat berbeza, zaman berbeza, tapi masing-masing menjelaskan tentang tauhid di tengah-tengah masyarakat yang tenggelam dengan ilmu falsafah. Kan, tuan-puan pernah berborak-borak dengan ateis, agnostik? Tak pernah kan? Tapi cuba sesekali cari kawan-kawan yang ateis, agnostik. Macam mana cara dia berfikir? Bahasa-bahasa dia adalah bahasa di luar, di sebalik gunung. Bahasa-bahasa falsafah. Nak menerangkan tentang konsep Tuhan tu tak ada. So, adakah kita nak kata, kau baca ayat Quran ni, dah tentu percaya. Tidak semudah itu. Berbelit-belit. So, itulah guna ilmu falsafah ini mengikut kerangka Asy'ariyah Maturidiyah untuk mencantas apa yang pernah berlaku zaman dia. So, zaman kita berbeza. Untuk budak-budak kafir tak perlulah sampai Tuhan itu ada, kalau tak ada mustahil. Itu karut. Tapi permudahkan. Kata ada AI, suruhlah AI translate. Tapi sebab masing-masing mahu memenangkan kau masing-masing, sampai aku dah terlebih masa kan, 9:30, 10:30, setengah jam lagi. 11. Ah, kan masing-masing mahu memenangkan pendapat masing-masing, disaluti pula dengan ego mungkin, dengan nama yang perlu dipertahankan, dengan aku ada PhD. Habis orang-orang awam ini disumbat dengan maklumat yang tak penting untuk mereka pun. Dan akhirnya kita gaduh. Syafini gaduh dengan Puan Sarah. Gaduh. Sedangkan ayat ini menekankan tentang aulia ubak. Kita melindungi. Kita bukan lindungi fizikal sahaja. Kita lindungi cara berfikir. Kita lindungi akhlak masing-masing. Saling melindungi. Dia buat salah, jangan diwar-warkan. Tak payah nak di-viral-viral sangat. Kita ni semua pelindung sesama kita. Kita melindungi. Itu keperluannya. Dan bila kita berjaya untuk buat ini, ba'duhum awliya'u ba', maka Allah janjikan orang beriman, lelaki dan perempuan, jannatin, syurga-syurga. Bukan satu, tapi banyak. Tapi kalau diperincikan jannatin ini, jamak muannas salim, alif dengan ta, dia bermaksud jamak yang banyak tetapi sedikit.
Apa maksud dia ni? Jamak banyak tetapi sedikit. Macam perkataan solihat tu. Solihat, nak kena buat banyak tetapi sedikit. Ui, apa itu? Dia ada beza amal soleh dengan solihat. Ada beza amal soleh dan solihat. Amal soleh ataupun solihan, setiap amal-amal baik tu kita kena buat. Setiap amal baik. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Solihan. Tapi kalau solihat, kita kena buat amalan-amalan tertentu yang spesifik. Puasa, zakat, haji, solat. Itu amalan-amalan tertentu yang spesifik, konsisten. Itu solihat. Jannat pula, bila dalam bentuk jamak tetapi sedikit, setiap orang akan dapat, dan syurga yang mereka dapat eksklusif untuk mereka. What? So, syurga Dr. Munirah tak sama dengan syurga Kak Liza. Tak sama. Eksklusif. Jannat. Bukan satu, tapi multiple. Ada orang mungkin suka syurga bertema Barbie. Dia akan dapatlah pink color. All the way. Siap ada bunga-bunga sakura. Yang dia tak perlu rungsing siapa nak, apa nama, sapu nanti bila bunga tu gugur. Kan all the way. Apa? Tema apa? Tema Doraemon. Biru. Siap ada miau-miau, miau-miau. Semua tu ada, semua tu ada. Eksklusif. Jannat tajri min tahtihal anhar, dan setiap syurga itu mengalir di bawahnya apa nama? Sungai-sungai. Khalidina fiha. Khalidina fiha. Ya, ada tu pintu suka hati tu ada. Siap ada yang apa nama atas kepala tu boleh terbang. Boleh mohon minta sayap, boleh mohon dapatkan buruk, boleh. Jangan risau. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa masakina tayyibah, dan sebaik-baik tempat jannati adn, syurga Aden, ditranslate sebagai Eden. Syurga Adnan tu apa? Apa maksud Adnan? Adnan ni tumpuan. Adnan ni tumpuan. Macam kenapa orang suka duduk dekat Penang? Sebab dia tempat tumpuan. Kenapa tak duduk dekat apa nama? Dekat Uludong? Dia bukan tempat tumpuan. Tempat tumpuannya kat Kuantan. So syurga Adnan, Adnan tu maksudnya tumpuan. Kenapa duduk dekat KL? Dia tumpuan. Tu jannati adn. So bila Allah kata wa masakin tayyibah, sebaik-baik tempat adalah syurga yang menjadi tumpuan adn. Waridwanum minallahi akbar. Allah sebut ada eksklusiviti dalam syurga, kekal di dalamnya, ada sungai-sungai, dan sebaik-baik tempat ialah jannatu adn. Sebaik-baik tempat ialah jannatu adn, dan kemudian Allah kata keredaan Allah itu lebih besar. Keredaan Allah itu lebih besar. Allah kata kemenangan yang agung. Keredaan Allah itu lebih besar. Berbanding syurga yang dijanjikan ini, tempat tumpuan, apa? Kejap, kalau kita nak jual rumah tu, kalau kita nak jual rumah,
Apa antara daya tarikan yang kita sebut dalam flyers nak menarik pengunjung? Nak menarik pembeli. Ini rumah at the heart of the city center. Oh, kan mudah akses, lokasi bagus. Ni lah sedang disebut begitu dah tu. Jannatu adn wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Sebaik-baik lokasi yang terbaik di sini. Tetapi of all that, keredaan Allah itulah nikmat tertinggi, bahkan lebih besar daripada nilai material syurga. Nilai fizik syurga itu sendiri. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Seperti mana doa Asiyah. Rabbi bnili indaka baiti indah baitikal indah. Sekejap. Rabbi bnili apa? Ya Allah, benalah di sisimu untukku sebuah rumah di syurga. Benalah di sisimu untukku sebuah rumah di syurga. Berbanding lokasi jiran yang baik dan ahli dalam rumah tu kebahagiaan yang lebih baik, boleh ke buat kaitan macam ni? Boleh, boleh, boleh. Lokasi, sebab pemilihan lokasi jiran yang baik yang itu akan mempengaruhi kebahagiaan isi rumah. Nabi kan suruh pilih jiran yang baik. Apa nama? Untuk nak beli rumah, nak cari tempat tinggal tu antara keperluannya ialah cari jiran, dapatkan jiran yang baik sebab dia akan mempengaruhi kita punya level of satisfaction, kepuasan. Jiran tu sangat penting. Kalau jiran yang bagai jiran-jiran puaka, dia bela kucing, tak tahu nak bertanggungjawab, habis rumah kita terpalit bau dan najis. Begitu. Kan, jiran tu sangat penting. So, dalam banyak-banyak kualiti, kuantiti ataupun lokasi syurga itu, Allah datangkan yang paling tinggi ialah redha Allah. Redha Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. So, mau dapat redha Allah, kita perlu redha dulu kan? Kan? Untuk dapatkan redha Allah ni, kita perlu redha dulu atas apapun bentuk yang Allah beri dekat dunia ni. Tak gitu? So, apapun bentuk yang Allah beri dekat dunia ini, dalam pada kita nak ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, nak suruh benda baik, kadang orang tak suka. Nak suruh buat benda mungkar, orang kutuk, orang keji, kau redha tak? Oh, di situ dia punya kaitan. Kau redha tak nak buat ni semua ni? Yuqimuna solat, nak suruh anak nak solat. Oi, bergaduh dulu. Wa yu'tuna zakah, nak keluarkan duit. Oi, engkau redha tak tu? Wa yuti'una Allah wa rasulah, taat pada Allah dan Rasul. Ini semua ni akan menuntut kepada kita terima tak arahan-arahan Tuhan itu dengan 100%. Dan Allah sebut waridwanu minallahi akbar. Itu dia. That's the catch. Itulah yang perlu. Waridwanu minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Allah guna fauz. Bukan falah.
Tapi fauz. الفوز Fauz ni apa? Kejayaan. Kejayaan. Di belakang sesebuah kejayaan adanya penderitaan yang bersangatan. Fauz selalunya dikaitkan dengan sabar. Sabar tahan caci maki, sabar tahan penolakan, sabar tentang apa nama? Selalunya berkaitan dengan emosi, kesabaran emosi ni fauz. Sabar kesakitan atau fauz. Tapi falah tentang konsistensi. Kalau falah tu tentang konsistensi seperti petani. Kesabaran dia untuk terus berusaha, terus berusaha. Ha. Fauz tentang tahan. Kan. Beza antara falah dan fauz. Falah ke fatah? Dah nampak macam ngantuk-ngantuk tu kan. Sengaja sebut fatah. Sebab fatah. Macam lain tadi dengar. Falah, fatah. Fatah Amin. Itu paling hot sekarang ni kan. Fatah Amin. Ah. So, kalau falah itu adalah berkaitan dengan amal yang berterusan. Kalau fauz itu, yes, ketahanan. Ketahanan. Selalu ini dikaitkan dengan pengorbanan, dikaitkan dengan redha. Ketahanan. Gitu. Najah. Najah juga menang. Ada tak ayat tentang najah yang Allah guna najah dalam Quran? Kalau ada, kita nak tengoklah latar belakang ayat tu macam mana. Kan selalunya yang Allah guna fauz ataupun falah. Yuflihun. Dan kita tidak uh, apa nama? Tidak jumpa fauz itu digunakan dalam bentuk apa? Uh, Yufzun. Tak ada, tak jumpa. Yuflihun selalunya. Yunjihun. Tak ada. Kenapa tak guna najah? Dia mungkin juga dalam bentuk berjaya, tapi bentuk berjaya tu yang tak tahu berjaya yang macam mana. Najah tu kan berjaya. Tapi selalu yang digunakan antara fauz dengan falah ni. Fauz dengan falah. So, zalika huwal fauzul azim. Merujuk kepada um, apa nama, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung setelah kita lalui tribulasi yang ini. Tribulasi yang ini. So ayat ni bolehlah dikhotkan tampal dekat dinding. Untuk motivasi kita kan. Tampal di dinding. Yang ini tulis ba'duhum awliya'u ba'. Tulis besar-besar. Ba'duhum awliya'u ba'. Dan di bawah dia tulis ya'muruna bil ma'ruf. 1. Wa yanhauna 'anil munkar. 2. Wa yuqimuna shalah. Kalau dinding rumah dah penuh, dinding sekolah banyak lagi tu yang kosong. Kan? Ataupun buat aja papan tanda macam kita pergi Kelantan, pergi Kedah. Setiap kilometer ada subhanallah, alhamdulillah. Mulakan dengan wal mu'minuna wal mu'minat. Satu papan tanda. Jalan sikit lagi. Ba'duhum awliya'u ba'. Satu lagi papan tanda. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf. Sudah tik ke belum tu? Kalau sudah tik, okey, aku sudah berjaya buat ya'muruna bil ma'ruf. Next, wa yanhauna 'anil munkar. Nak ke dapur tu. Wa yanhauna 'anil munkar.
Nak masuk bilik anak pula, wa yuqimunas salah. Masuk bilik suami, wa yu'tunaz zakah. Boleh kita buat dia. Kan? Sebab selalu yang tampal-tampal, yang ada dekorasi dekat dinding masjid je atas tu penuh, tapi tak dibaca pun. Kita tak baca pun. Gitu. Ulaika sayarhamuhumullah. Allah akan merahmati. Kalau di atas wa yal'anuhumullah, Allah putuskan rahmat. Yang ini Allah akan terus merahmati. Sayarhamuhumullah. Allah akan terus merahmati. Gitu. So, jomlah kita bertahan dalam ketaatan. Mahu capai fauz itu perlu bertahan dalam ketaatan. Kerana Allah telah siapkan bagi hamba-hambanya. Sebuah hadis qudsi, Allah nyatakan, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kenapa Allah sebut soleh? Nak buat ni, nak buat ini, dia bukan sekali buat. Dia sentiasa ada improvement. Soleh. Sentiasa ada tambah baik. Maka akan dapat syurga yang begitu. Tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati, tak pernah dilihat oleh mata. So kalau dekat dunia kita melihat sungai-sungai mengalir, ya, namanya sungai mengalir, tapi tak sama di syurga. Kan? So 10.55 saya rasa cukup dulu. Saya kembalikan kepada moderator sebab baru nak bergerak ke masjid ni. Aku semalam baru sampai jam 12. So berehat dulu dan baru gerak ke masjid lah sembahyang jadi imam Zuhur Asar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Hari ni kita pegang satu kata kunci, aulia. Maksudnya kita sebagai orang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat ni kena saling menjaga, saling membantu dalam amal ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran, insya-Allah. Kita ingat saling ni ialah soleh sosial. Sekali lagi hari tu kita ada tekanan apa? Pressure macam mana apa Ustaz? Tekanan apa yang saya Kanan tak ingat sosial. dah. Tekanan sosial. Hari ni tak ada satu lagi. Dia punya untuk menghadapi tekanan sosial tu adalah soleh sosial. InsyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz dan semua sahabat. InsyaAllah kita tutup dengan mungkin ada soalan daripada sahabat-sahabat. Kalau ada terus ajukan. Tapi dalam chat ni saya tak nampak lah ada soalan lagi. Kalau tak ada, kita tutup. FB pun tak ada. Ada? FB tak ada juga. Okey, baik. Kita tutuplah insyaAllah. Barakallahu fikum Ustaz dan semua. Kita tutup dengan tasbih kafara dan surah Al-Asr. Allahumma hamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima Tini. kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih, semua. Ustaz. Terima kasih.